Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua ya Allah hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan kami, wirid dan zikir kami, dan dalam setiap perbuatan, tindak tanduk amalan kami, hanya semata-mata mengharapkan redha Engkau jua ya Allah, tidak ada yang lain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, apa khabar semua? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lama tak buat ya secara live 2 hari. Ya, hari Rabu, hari Jumaat dan Sabtu kita tak berkesempatan. Kerana dengan kuliah subuhnya, kuliah duha dan seumpamanya. Alhamdulillah, syukur ya pada Allah Subhanahu taala, kita di hari Ahad di hujung-hujung minggu ini ya bersama dengan ahli keluarga yang tercinta, yang disayangi. Ya, mungkin ada sebahagian kita yang sedang bersarapan, yang telah pun bersarapan, dan insya-Allah mungkin lepas ni akan bersarapan insya-Allah. Apapun, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat, dalam keadaan yang baik-baik insya-Allah. Jadi pagi ni kita bicara santai-santai saja. Ya, dan itulah nak menyentuh berkenaan dengan wirid, ya, wirid yang kita baca setiap kali lepas daripada solat fardu secara khususnya. Ya, disebut dalam Sunan As-Saghir, ya, bagi Imam Al-Baihaqi daripada Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idzan sarafa ay faragha min salatihi istaghfarallaha 3 marrat. Ya, daripada Thauban radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala selesai daripada solatnya, ya, selesai daripada solatnya, maka istaghfarah, nescaya Rasulullah akan beristighfar, memohon keampunan ya kepada Allah 3 marrat, sebanyak 3 kali. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha 3 marrat. Ya, Rasulullah SAW apabila selesai daripada solatnya, kalau lihat pada zahir hadis ini, tak kira sama ada solat fardu ya, ataupun solat sunat, asalkan selesai daripada kita sembahyang, hendaklah kita beristighfar sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, astaghfirullahalazim. Kita dah solat dah ni, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita dah bagi salam, kita pun beristighfar, astaghfirullahalazim. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita istighfar 3 kali. Lepas sembahyang fardu ke, lepas sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ke, atau apa saja salat kita buat, kita pun istighfar. Kenapa kita istighfar? Kerana boleh jadi ya taksir, ya, at-taksir fi ta'atillah. Kerana boleh jadi ada kekurangan, kecuaian kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang ini ialah afdalul ibadat. Ya, seafdal ibadat ialah sembahyang.
Dalam keadaan begitu pun, setelah kita solat sembahyang, kita diminta ataupun kita dipandukan oleh Rasulullah supaya kita beristighfar. Ya. Dalam keadaan kita solat ni sudah tentulah kita tidak cakap, kita tidak menyebut perkara yang lain melainkan bacaan-bacaan yang kita kena baca dalam solat. Mulut kita tidak mengumpat. Ya, mata kita tidak melihat pada maksiat, kita tidak bersentuhan dengan orang lain, ya, orang yang ajnabiah, perempuan sebagainya, dalam keadaan kita solat. Namun begitu, setelah kita selesai solat, setelah kita memberi salam, Nabi mengajarkan kita supaya beristighfar. Kerana apa? Ru'yatut taqsir fi ta'at, kerana melihat kepada boleh jadi adanya kekurangan di dalam solat sembahyang kita tadi. Ya, secara khusus, dan adanya kekurangan dalam kita melaksanakan sesuatu ketaatan itu kepada Allah. Lepas itulah bila kita selesai sembahyang, kita pun istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, kerana boleh jadi dalam solat kita tadi tu kita cuai, ada kelalaian kita. Ya, kita tak boleh nak fokus sepenuhnya dalam solat kita. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, lalainya aku wahai Tuhan. Ya, boleh jadi kita solat sembahyang tadi kita lebih banyak lalai daripada ingat. Ya. Kita tak mampu nak ingat sepenuhnya, memang kita tak mampu. Ya. Mungkin kita separuh sedar dalam solat ataupun suku sedar dan sebagainya. Jadi kita beristighfar. Dan kita boleh ambil pengajaran di sini juga bukan semata-mata dalam ibadah solat, kita kias kepada ibadah-ibadah yang lain. Lepas kita baca Quran, ya, kita istighfar balik, sadaqallahul azim. Kita selesai baca Quran, lepas tu kita istighfar, astaghfirullah. Takut-takut tadi kita baca Quran, ya, ada rasa nak supaya orang kata kita ni rajin baca Quran ke. Ya, boleh jadi kita tadi tengah baca Quran, ada orang lalu, ya, lalu dekat kita, kita pun meninggikan sikit suara kita supaya, ya, didengari sedap suara kita keumpamanya. Kita istighfar balik, astaghfirullahalazim. Ya, takut niat kita sudahlah lari. Takut cedera. Itu dipanggil taksir, kekurangan, kecuaian kita dalam beribadat. Jadi sama ada selepas solat ke, lepas kita, ya, baca Quran, apa sajalah bentuk ketaatan, setelah selesai kita apa juga ketaatan, kita istighfar, kita iringi dengan istighfar. Sehingga kan kata Rabi'atul Adawiyah, dengan istighfar tu pun kita kena istighfar juga. Padahal kita istighfar ni, kita kena istighfar lagi. Kita istighfar di atas istighfar kita yang sebelumnya, yang boleh jadi istighfar yang sebelumnya kita tidak benar-benar, ya, menyebutnya daripada hati kita, kita tidak benar beristighfar dengan rasa insaf, maka kita istighfar di atas istighfar. Ya, sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum daripada ini. Ya, kata Rabi'atul Adawiyah, qalat Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin kathir. Ya, istighfar kita, kata Rabi'atul Adawiyah, berhajat kepada istighfar yang banyak lagi. Subhanallah. Ya, ini suatu pengajaran kepada kita. Sehingga kita berselawat pun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca 100 kali ke selawat 1000 kali. Dah selesai selawat, kita pun boleh istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, takut-takut tadi dalam selawat kita tu ada niat yang lain, ya. Takut-takut kita selawat tadi kita ni lalai dan sebagainya. Kita istighfar. Kita mengambil kefahaman secara umum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua yang saya nak kongsikan pada pagi ini, amalan, ya, wirid zikir lepas solat sembahyang yang biasa kita buat. Walaupun biasa kita buat, namun tak sedikit di kalangan orang Islam kita yang beramal dalam keadaan mereka tidak mengetahui secara, ya, secara mendalam, tidak mengetahui kaifiat, cara apa kelebihan yang kita baca, cara macam mana kedudukan kita bila kita baca wirid dan zikir ini. Di mana hadis ini terkandung dalam Musnad Ahmad.
Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlah." Tengok ya. Barang siapa yang menyebut, membaca sebelum dia berubah kedudukan dia, sebelum dia berdiri, bangun daripada tempat duduk lepas dia semayang, ya, lepas dia solat. Man qala qabla an yansarifa. Barang siapa yang membaca dia zikir ini sebelum dia merubahkan tempatnya, berpindah daripada tempat semayangnya, wa yathni rijlah, dan dia mengekalkan kedudukan tahiyat akhir. Setelah dia beri salam tadi, dia kekalkan duduk tahiyat akhirnya. Ya, dia tidak mengubahkan kedudukan tahiyat akhirnya. Wa qabla an yatakallam bi kalam, dan yang ketiga, dia tidak berkata dengan perkataan yang asing. Ya, lepas dia beri salam tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia istighfar 3 kali, kemudian dia baca 10 kali ni. Bila tu? Min salatil maghrib was subhi. Iaitulah ketika mana selepas solat maghrib dan solat subuh. Pagi tadi kita solat subuh, dan insyaAllah maghrib petang nanti. Bila kita baca ni? Kita baca 10 kali ni bila? Selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa biyadihil khair, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sebut 10 kali. Bila tu? Selepas solat subuh dan maghrib. Ya. Jadi perhatikan, dengar betul-betul. Pesan pada anak-anak kita, pesan kepada orang lain. Ya, kalau yang sedang menuntun mendengar ni, dia tu tuan imam ke, ya, misalan ke, dia boleh tolong bimbing jemaah masjid surau dia cara yang betul, macam mana kita nak amalkan. Mana setelah kita memberi salam, ya, setelah kita memberi salam, kita kekalkan duduk tahiyat akhir tu, jangan diubahkan lagi. Dan jangan kita bercakap perkara-perkara lain. Ya, setelah kita memberi salam, kekalkan duduk tahiyat akhir, kita istighfar 3 kali. Setelah kita istighfar 3 kali, kita sambung dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca 10 kali sampai akhir. Ya, dalam keadaan kita masih kekal duduk tahiyat akhir. Ya. Dan siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, disebut dalam Musnad Ahmad, kutiba lahu bikulli wahidatin asyru hasanat. Ya, kita disuruh baca 10 kali. Maka setiap kali kita baca 1 kali itu, kita akan dapat 10 kebajikan. Subhanallah. Ya, kita akan dapat 10 kebajikan. Jadi kalau kita baca 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali, bermakna kita akan dapat 100 kebajikan. 1. Yang keduanya, wa muhiyat anhu asyru sayyi'at, akan dihapuskan daripada 10 kejahatan. Ya, akan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Ya, bila dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga akhirnya tiap-tiap lepas solat subuh dan selepas daripada solat maghrib. Ya, apa dia dapat? Dijanjikan wa muhiyat anhu asyru sayyi'at, akan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. 2. Yang ketiga, wa rufi'a lahu asyru darajat, akan diangkat baginya 10 darajat. Subhanallah. Ya. Kalau baca 10 kali, mana 100 darajat akan Allah angkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Bukan itu saja, wa kanat hirzan min kulli makruhin, dengan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tu lepas salat subuh dan maghrib, ianya akan jadi hirzan, dia akan jadi pelindung, pengawal. Ya, dia akan dapat insya-Allah dengan berkat kita baca tu menyelamatkan kita min kulli makruhin, daripada tiap-tiap perkara yang kita tidak suka. Asal makruh ni benda kita benci, yang kita tidak suka, insya-Allah. Ya, dengan kita membaca, mengamalkan
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga akhirnya 10 kali tiap-tiap lepas subuh dan maghrib. Dan satu lagi kelebihan yang diberikan mereka yang mengamalkan tahlil 10 kali ini, iaitulah wahirzan minasyaitanir rajim, ya, akan mendapat perlindungan, penjagaan daripada bisikan daripada syaitan yang direjam, minasyaitanir rajim. Subhanallah. Ya, kita sabar seketika. Lepas kita beri salam, ya, lepas subuh dan maghrib, kita kekalkan kedudukan tahiyat akhir kita, baca istighfar 3 kali, dan kita terus membaca tahlil ini 10 kali. Kemudian setelah kita membaca tahlil itu 10 kali, kita sambung dengan apa? Allahumma ajirni minan nar. Ya, kita sambung dengan Allahumma ajirni minan nar. Itu kalau kita, ya, seorang diri, kita baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ajirni ay khallisni. Ya, lepaskan aku daripada neraka. Berapa kali? 7 marrat. Kita baca 7 kali. Ya. Setelah kita selesai tahlil yang 10 tadi, la ilaha illallah wahdahu syarikalah, kita akan sambung dengan Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita seorang diri, kalau kita ramai, kita jadi imam, kita sebut Allahumma ajirna. Ya Allah, selamatkan kami daripada neraka. Ya, selamatkan kami daripada neraka. Berapa kali? 7 marrat. Sebab apa kita baca 7 kali? Dan kita baca ni, kita baca biar sempurna. Sebagaimana tadi yang 10 kali tadi. Baca 10 kali, jangan baca 9 kali. Ya, jangan pula baca 11 kali. Rasulullah sebut 10, kita baca 10 kali. Yang ni pun sama juga. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, baca sebanyak 7 kali sahaja. Ya. Jangan kurang, jangan lebih. Kerana apa? Mura'atu sab'ati abwabin nar wa tabaqatiha. Kerana memelihara daripada 7 pintu neraka dan lapisan-lapisan 7 neraka. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Ya Allah, lepaskan aku daripada neraka. Lepaskan. Maknanya kita minta daripada ketujuhan neraka ni, kita minta supaya dilepaskan. Subhanallah. Dan fa innaka in mitta min yaumika dzalika, barang siapa yang mati pada hari tersebut, ya, Allah Taala akan melepaskan dia, ya, daripada azab neraka. Kita tengok dalam hadis, ya, kita tengok dalam kitab, ya, kitab syarah hadis apa disyarahkan. Ya, andainya kita mati, misalnya kita baca Allahumma ajirni minan nar pagi tadi, ya, 7 kali, ya, dan kita mati hari ini, contoh, ya, ataupun kita baca lepas maghrib, ya, Allahumma ajirni, Allahumma ajirni, lepaskan kami, ya, daripada neraka. Baca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Minta berlindung dengan Allah daripada ketujuhan neraka. Kalau kita mati pada pagi itu, pagi hari yang kita membacanya, nescaya mudah-mudahan dia akan mendapat, ya, perlindungan, ya, daripada azab neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut dalam musnad Imam Ahmad dan juga dalam sunan Abi Daud. Ya, Allahumma ajirni 7 marat, sebanyak 7 kali. Ini amalan ni bila kita buat setelah selesai daripada solat subuh
dan juga maghrib. Ya, disebut Sunan Abi Daud. Dan seterusnya, ya, iaitulah kita membaca ayat kursi. Ini pun amalan yang patut kita tidak tinggalkan bila setiap kali selesai daripada kita melakukan solat fardu. Ya. Solat fardu. Disebut ya di dalam dan kitab Sunan Kubra bagi Imam An-Nasa'i, dan disebut kita doa bagi Imam At-Tabarani, man qara'a ayatal kursi fi dubur kulli salatin maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap lepas salat fardu. Ini disebut khusus salatin maktubatin. Ya, mana salat yang difardukan. Maktubah ay mafruḍah. Barang siapa membaca ayat kursi tiap-tiap kali selepas salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamun, tidak menegah dia daripada masuk syurga kecuali bahawasanya dia mati. Subhanallah. Ya. Seolah-olahnya mati itu menjadi pendinding menghalang dia daripada masuk syurga. Seolah-olahnya mati itu sebagai yang menghalang dia daripada syurga. Kalau dia mati, pada adatnya ya, memudahkan ia masuk syurga. Jadi secara tak langsung sebenarnya nak cerita tentang kelebihan kita membaca membaca ayat kursi. Disebut dalam kitab Ad-Du'a bagi Imam At-Tabarani, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubah. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap lepas salat fardu, kata Nabi, kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta salatil ukhra. Ya, nescaya akan menjadi suatu pemeliharaan Allah sehinggalah kepada sembahyang yang akan datang. Ya, contoh, pagi tadi kita baca ayat kursi lepas sembahyang fardu subuh, mudah-mudahan dia ini akan jadi penjagaan kepada kita dalam pemeliharaan Allah sampailah nanti waktu zuhur. Subhanallah. Nanti zuhur tengah hari nanti, kalau kita baca lepas salat zuhur, kita baca ayat kursi, mudah-mudahan dia akan jadi pemeliharaan untuk kita daripada waktu zuhur sampailah kepada waktu asar. Subhanallah. Ya, inilah amalan yang patut kita tidak tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Ya, secara tak langsung kita pagar diri kita. Kita backupkan diri kita dengan amalan-amalan yang sebenarnya yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ibadah solat fardu yang kita buat, kita top up lagi, kita tambah lagi dengan wirid-wirid yang sabit yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ya dengan bacaan bacaan ayat kursi yang kita baca selepas daripada tiap-tiap solat 5 waktu. Masya-Allah. Ya. Para siapa yang baca ayat kursi, kana fi zimmatillah, dia itu berada dalam pemeliharaan Allah hatta salatil ukhra, sehinggalah kepada sembahyang yang akan datang. Ya. Dan terakhir, ini pun amalan yang sepatutnya kita tidak tinggalkan. Ya, disebut dalam kitab Muwatta Imam Malik, disebut dalam Musnad Ahmad, dan disebut dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Man sabbaha dubura kulli salatin, barang siapa yang bertasbih 33 kali, wa hamida salasan, siapa yang bertahmid alhamdulillah 33 kali, ya, kemudian wa kabbara salasan, dan bertakbir 33 kali, wa khatamal mi'ah, dan dia sempurnakan yang ke-100-nya dengan apa? Bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-100 dia sempurnakan dengan bacaan tersebut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagi cukup 33 kali. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cukupkan 33 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukupkan 33 kali. Jadi 99. Maka yang ke-100 kita sebut
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang amalkan ini tiap-tiap lepas sembahyang, kata Rasulullah, ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar. Nescaya akan diampunkan seluruh dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di laut sekalipun. Subhanallah. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba-Nya yang banyak dosa di akhir zaman. Sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat di akhir zaman ini. Ya, amalan yang tidak berat mana tapi punyai ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Rugilah kalau kita lepas salat fardu kita tak buat. Ya, bukan lama pun, sebentar. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang ke-100 kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir. Ya. Apa yang kita dapat? Kata Nabi, ghufirat dzunubun, saya akan diampunkan seluruh dosa-dosanya walaupun dosanya dia seperti seumpama ibarat buih di lautan. Tapi kena ingat, bila sebut zunub di sini, dosa ni dosa mana? Itulah dosa-dosa kecil. Itulah dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita baca lepas solat subuh, mudah-mudahan ya, dosa kecil kita daripada isyak malam tadi sampai subuh kita dihapuskan oleh Allah dengan berkat kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dan nanti kita akan solat zuhur nanti, insya-Allah zuhur tengah hari nanti. Kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan dosa kecil kita di antara subuh tadi sehingga zuhur tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Sungguh ya, besarnya nilai wirid dan zikir yang kita baca tiap-tiap lepas sembahyang fardu. Sebab tu saya kata jangan kita tinggalkan. Ya. Kalau kita boleh istiqamah zikir ini tiap-tiap lepas sembahyang, masya-Allah. Kalau tak separuh pun jadi suku wali dah kita. Ya, di saat kita di zaman yang penuh dengan fitnah ni, di saat kita semua ni hidup dalam keadaan ya, super malas ini, kalau boleh istiqamah wirid tiap-tiap lepas sembahyang fardu pun, itu dah cukup besar bagi saya. Ya, tolong kita cuba istiqamahkan. Duduklah sebentar, tahankan ya, hati dan perasaan kita. Jangan kita bergegah-gegah lepas beri salam terus nak keluar, tinggalkan tempat sembahyang. Jangan. Rugi. Jadi itulah ya, sedikit perkongsian daripada. Cuma yang terakhir ya, yang terakhir ini khusus waktu subuh ya, lepas daripada subuh ya, sehinggalah terbit fajar ya, sehinggalah syuruk waktu isyraq. Apa kata Nabi? Man salli, terakhir ya, man sallal ghadata fi jama'atin, disebut dalam Sunan Tirmizi ya, man sallal ghadata, barang siapa yang solat subuh berjemaah. Ya. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, setelah dia sembahyang dia duduk, bukan duduk sembang, tapi ya, thumma qa'ada yazkurullaha, dia berzikir. Ya, dia berzikir tu hatta tatlu asyam, sehinggalah terbit matahari, sampai waktu isyraq. Ya, dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir, baca Quran. Dan berzikir ni tidak semestinya baca Quran ataupun bertasbih. Berzikir ini termasuk juga dalam majlis ilmu. Ya, disebut dalam syarah dia mengatakan fala yunafihi alqiyamu li tawafin, dia tidak menafikan zikir itu, tidak menafikan orang yang bangun untuk bertawaf. Ya, kadang-kadang kita ya, sembahyang subuh di Masjidil Haram. Ya, kita baru nak tawaf 3 pusingan. Ya, kita ada 4 lagi. Sampai cukup pusingan ketiga, orang pun qamat. Kita berhenti dulu. Ya, kita berhenti solat subuh. Setelah selesai solat subuh, kita pun bangun, bangkit, sambung lagi, tambah lagi 4 pusingan. Itu pun dikira zikrullah. Bukan bermakna lepas solat subuh duduk berzikir itu kena duduk pegang tasbih semata, tidak. Ya. Jadi dia tidak menafikan zikir itu oleh berdiri untuk tawaf, silakan. Itu pun diperkirakan kita dalam keadaan berzikir. Au li talabi ilmin, ataupun macam pagi tadi. Ya, lepas solat subuh kita ada kuliah subuh. Itu pun masuk dalam kerangka zikrullah. Sampailah terbit matahari, sampai waktu isyraq. Baik. Kemudian
Dia duduk lepas solat subuh sampailah waktu terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Ya. Hari ini kalau di Melaka lah, ya, tak tahulah kalau di Negeri Sembilan, di Melaka, di Kuala Lumpur, di Terengganu ke mana. Kalau di Melaka waktu isyraq 7.22. Ya, 7.22 tu waktu isyraq. Jadi kita jangan terus 7.22 tu terus solat. Kita tunggu dalam 10-15 minit, mungkin 7.30 ke kita kata. Kita pun boleh sembahyang sunat 2 rakaat isyraq. Ya. Ada setengah ulama kata isyraq itu adalah duha. Ada setengah katakan isyraq itu adalah awal duha. Boleh, ya, kita solat isyraq. Jadi, ya, tak habis lagi hadis tadi. Nabi kata siapa yang lepas solat subuh berjamaah, dia duduk berzikir, baca Quran ke, untuk ilmu ke, buat kerja tawaf sebagainya, sampailah terbit matahari. Kemudian setelah tu dia sembahyang 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, kanat lahu ajru hajjatin wa umratin tamah. Maka baginya, kata Rasulullah, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Subhanallah. Ini kelebihan sekali lagi yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia solat subuh berjamaah, ya, lepas solat subuh duduk berzikir, sama ada duduk zikir tu, ya, duduk belajar ilmu pun boleh, ya, apa lagi, ya, mengerjakan, ya, baca Quran pun boleh, ada halakah kelompok Quran pun boleh, masih dalam kerangka zikir. Ataupun kalau orang buat umrah kaji, dia tawaf ke boleh, tak ada masalah. Sampailah terbit matahari, ya, sampailah waktu isyraq, kemudian dia solat sunat 2 rakaat, ya, isyraq, maka kata Rasulullah, dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Masya Allah. Dapat pahala haji umrah pula. Pahala haji umrah yang bagaimana? Pahala haji umrah yang tamah, yang sempurna. Subhanallah. Kita nak pergi buat umrah, kalau tak ada 6-7 ribu, ya, pada adat tak lepaslah kita. Ya, itu pun belum tentu lagi. Tambah sekarang ni kita tak boleh. Ya, dengan COVID-19 sebagainya, kita pun tak tahu bila lagi kita akan boleh pergi mengerjakan umrah ataupun haji. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi ambillah. Tak dapat kita ke sana, kita duduk di Malaysia pun, dan kita amalkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, insya-Allah kita akan dapat pahala haji umrah yang sempurna. Jadi itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah, ya, insya-Allah saya akan, ya, cuba tuliskan semula apa-apa yang saya telah, ya, kongsikan pada pagi ini, dan minta tolong kepada yang menonton ini, kalau boleh di-share-sharekan, ya, dikongsi-kongsikan dengan yang lain, supaya ibadah yang kita buat ni lebih sempurna. Ya, mohon maaf, kadang-kadang ramai di kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang beramal wirid lepas sembahyang, tapi mereka tidak tahu apa kaifiatnya. Ya, macam mana cara dia, apa kelebihan. Sayang. Ya. Dia lain bila kita buat sesuatu tu dengan tahu, dengan kita buat ibadah dengan tidak tahu, dia tidak sama. Ya, jadi itulah, ya, mohon maaf kalau agak sedikit terpanjang, tapi itulah dia, ya, perkongsian hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikan, insya-Allah. Dan esok kita akan berjumpa. Jangan lupa esok hari Isnin, macam biasa kita ada jalsah Isnin, ya. Masa yang sama di hari yang berbeza, hari Isnin kita ada jalsah Isnin, kita bicara tentang, ya, khusyuk, tentang sembahyang yang khusyuk, insya-Allah, siri yang keempat, ya. Kalau tak silap saya, siri yang keempat. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas tontonannya. Barakallahu fikum.